Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk memulakan kuliah Riyadhus Shalihin siri ke-138 pada pagi ini, insya-Allah kita mulakan dengan unsur umul kitab Al-Fatihah dan juga 10 ayat awal surah Al-Kahfi dan juga 10 ayat akhir surah Al-Kahfi, diikuti dengan bacaan Asma Husna. Alhamdulillah, hari ini nuzul Quran. Alhamdulillah, semoga kita tergolong dari kalangan mereka yang memperbanyakkan bacaan Al-Quran. Dan Alhamdulillah, hari ini dah 17 Ramadan, dan kita akan membincangkan tentang bab bersegera melakukan kebaikan, menganjurkan orang yang menuju kebaikan agar menghadapinya dengan sungguh tanpa keraguan. Dan insya-Allah selesai sudah kita membacakan surah Al-Kahfi dan juga Asma Husna. Ustazah akan menyambungkan perbincangan yang terhenti semalam, insya-Allah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala 'ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخئ نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا
ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. Sadaqallahul Azim. Seterusnya kita membacakan Asma Husna. Nas'aluka ya man huwallahu alladhi la ilaha illa huwa rahmanur rahim al-malikul qudusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbar al-muttakabirul khaliqul bari'ul musawwirul ghaffarul qahhabul wahhabur razaqul fattahul alim القابض الباسط الخافض الرافع المعز المزيل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدئ المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البار التواب المنتقم العفو الرؤوف المالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي بديع الباقي الوارث الرشيد الصبور الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد المخلوقات كسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك ذاكرون وغفل عن ذكره غافلون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala pujian bagi Allah, Tuhan yang mentadbir sekalian alam. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Selawat dan salam buat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, junjungan agung yang mulia yang kita rindu, yang kita kasih, yang kita cintai, serta para sahabat dan ahli keluarga baginda. Sama-sama kita berselawat ya. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Selawat dan salam buat junjungan agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ke atas ahli keluarga baginda dan ke atas ahli keluarga baginda dan serta ke atas para sahabat sekaliannya. Alhamdulillah, muslimin muslimat dimati Allah sekalian, hari ini 17 Ramadan. 17 Ramadan. Dan pada setiap kali 17 Ramadan, kita khususnya di Malaysia dan umumnya di dunia menyambut hari kebesaran, hari kemuliaan iaitu nuzul Quran. Hari kemuliaan, hari kebesaran iaitu nuzul Quran, yang mana hari yang diturunkan Al-Quranul Karim, subhanallah. Merujuk kepada peristiwa penting yang berlaku pada, dikatakan ayat Al-Quran pertama, ya wahyu yang pertama turun ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berumur 40 tahun, menerima wahyu yang pertama iaitu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Subhanallah. Muslimin muslimat dimati Allah sekalian, nuzul Quran ini dikatakan Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran ini pada satu malam daripada Lauh Mahfuz ke langit dunia. Manakala untuk kali pertama turun kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah ketika Nabi SAW berusia 40 tahun di Gua Hira. Masya Allah, Allahu Akbar. Ya, Masya Allah, muslimin muslimat dimati Allah sekalian. Ada yang kali pertama kan, join kan, jumpa kan. Subhanallah, ada kata serius lah. Aku dapat tengok. Saya rasa dekat TikTok ni mungkin ramai yang kalau dekat TikTok ramai yang muda-mudi kan. Subhanallah, selamat berkenalan, selamat hadir. Masya Allah. Hari ini saya akan mulakan dengan mukadimah berkaitan dengan nuzul Quran. Kenapa dinamakan nuzul Quran, sahabat-sahabat muslimin muslimat? Boleh siapa-siapa bagi respon? Ada yang saya setiap hari, terima kasih, salam perkenalan. Saya salam daripada Aceh. Saya sayang kerana Allah, saya juga sama. Muslimin muslimat sekalian, Masya Allah, sebelum kita pergi kepada menyentuh bab nuzul Quran hari ini 17 Ramadan, mari sama-sama kita mulakan dulu dengan sama-sama menyapa dan memberi salam kepada semua sahabat yang turut hadir sama. Masya Allah. Bermaksud kita saling mendoakan. Kita saling mendoakan dengan kesejahteraan. Assalamualaikum, kesejahteraan ke atas kalian. Warahmatullahi, serta rahmat Allah ke atas kalian. Wabarakatuh, serta barakah Allah. Subhanallah. Boleh tak sahabat-sahabat tuliskan anda hadir daripada mana?
anda hadir daripada mana. Lebih kurang dalam 2,000 lebih ni campur dengan FB ni. Subhanallah, banyak juga negeri yang cuti kan. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala wasallam. Ada yang daripada Ceras, ada daripada Perak. Ustaz boleh tak nak tengok komen di FB? Subhanallah, kita ada Biasat Ululia daripada Kedah, Kuching, Sarawak. Dari UK Perdana Kelly Nasir Oyin daripada Sarawak. Sarawak Salsabila pada Terengganu. Ilah Kelantan. Ada daripada Yellow Orange Kulai. Mawar Putih Kedah. Wafa. Saya hadir. Manakala sahabat-sahabat di FB pula kita ada Nur Lela daripada Ipoh. Nur Yusuf. Salam nuzul Quran buat semua. Masya Allah, Allahu Akbar. Okey, Lina Mukmin, Kak Lina dari Terengganu. Zahrah Ramli, Alhamdulillah. Nizam Muhammad Ali daripada Ipoh tu Perak. Udang perjalanannya. Aisyah Rosli, subhanallah, terima kasih ya. Mengucapkan salam nuzul Quran. Mas Rijun, salam sayang kerana Allah dari Sungai. Daripada Sungai SG. Okey, daripada Singapura, Mas Panggung Impian. Okey, Jun Hari dari Sabah di TikTok. Okey, Terengganu, salam nuzul Quran. Raina, waalaikumsalam. Daripada Labuan. Masya Allah, Allahumma salli Muhammad Arifin, Muhammad BBF, Noraini Abdul Majid dari Singapura. Nurhani daripada Perak. Sanuddin 2 daripada Keramat KL. Masya Allah, daripada Singapura. Syahidah Hamzah, Saidatul Humara. Subhanallah, Siti Nur daripada Desa Puteri Rawang. Aziza Ibrahim dari Kajang, salam nuzul Quran 17 hari bulan Ramadan. Masya Allah, Allah Akbar. Azrazak daripada Mesing, Johor. Juliana Friday, may Allah ease all our affair and grant us patience for the challenge that may come. Amin, amin, amin. Thank you. Aminah Heng, Saiwan Semaju, Kuala Lumpur. Alhamdulillah, salam nuzul Quran Ustazah. Ya. Razimah Kamarudin, Siti Hasna Amin, Ainul Daniel. Subhanallah, muslimin muslimat yang Allah sekalian, teruskan menuliskan nota, komen. Akak dari Bandar Baru Bangi Ustazah. Sabtu baru ni shopping kat Gili Ustazah di Senawan, seronok sangat. Tapi sayang Ustazah ada di Ganu masa tu. Mazia Udin, terima kasih sangat sudi datang ke galeri di Seremban. Masya Allah. Lydia binti Hussein, salam nuzul Quran daripada Tawau Sabah. Nolela Sarwani Saleh. Okey, daripada Negeri Sembilan, Azrin Juliana. Subhanallah, Allahu Akbar. Okey, muslimin muslimat. Kita tegur sikit yang di TikTok. Tap screen. Okey, Ratu Badaria, Safrina Adam dari Batu Enam, Ainul Sofia. Kampung saya. Okey, subhanallah, saya dari Cerah Azmazat. Okey, Makto Difda Bangi Selangor, Intan Zarina, Naila daripada Senawang dan semuanya. Okey, Masya Allah. Muslimin muslimat dimati Allah sekalian. Kita tahu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menerima wahyu yang pertama di Gua Hira ketika umur Nabi 40 tahun. Dan saat itulah Nabi Muhammad yang kita cintai, kita rindui, dilantik menjadi Nabi akhir zaman, Khatimun Nabiyin, penutup Nabi. Kan? Khatimul Mursalin, penutup kepada Rasul. Sayyidul Mursalin, penghulu kepada Sayyidul Nabiyin, penghulu kepada Nabi dan segala Rasul. Ahsanun Nas, Ahsanul Khaliqin. Nabi SAW sebagai sebaik-baik manusia dan sebaik-baik makhluk Allah Subhanahu Wa Taala. Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dipilih pada malam Lailatul Qadar yang dirahsiakan. Malam Lailatul Qadar yang dirahsiakan tak tahu bila, daripada Lauh Mahfuz ke langit bumi. Itulah dari satu sudut dia pandangan ulama. Malam Lailatul Qadar itu disebut di dalam surah Al-Qadr, Bismillahirrahmanirrahim. Macam mana Encik Suami permulaan? Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Muslimin muslimat, cuba baca surah Al-Qadr bersama dengan saya. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Sadaqallahul azim. Yang bermaksud, inna, sesungguhnya, anzalnahu, telah diturunkan padanya, iaitu telah diturunkannya, iaitu Al-Quran telah diturunkan fi lailatul qadr, pada malam Lailatul Qadr. Wa ma adraka ma Lailatul Qadr, dan apakah itu malam Lailatul Qadr? Subhanallah, Allah bertanyakan kepada kita, dan apakah itu malam Lailatul Qadar, ataupun adakah kamu tahu apakah malam Lailatul Qadar, ataupun apakah kamu tahu kebesaran, kemuliaan, kelebihan, fadilat malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairum min alfi syahrin. Allah menjelaskan, Allah bertanyakan kita, bukan kerana Allah tidak tahu. Allah nak berikan kita perhatian. Allah nak minta kita beri perhatian dengan pertanyaan, apakah kamu tahu apa itu malam Lailatul Qadar? Ataupun contohnya kan, kalau kita penjual satu produk, kita bukan tak tahu, tapi kita tanya, kamu tahu tak tentang produk ni? Tahukah kamu produk ini ialah sekian-sekian? Subhanallah. Jadi Allah memulakan dengan penyataan, sesungguhnya telah diturunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Adakah kamu tahu tentang apakah itu malam Lailatul Qadar? Kemudian ayat ketiga Allah menjelaskan, Lailatul Qadri, malam Lailatul Qadar itu khairun, jauh lebih baik, min alfi syahrin, daripada 1000 bulan. Muslimin muslimat, kalau kita kalikan 1000 bulan kan kepada tahun, kita tukar convert 1000 bulan kepada tahun, dia boleh jatuh dalam lebih kurang 83 tahun. Maksudnya melakukan ibadah pada satu malam Lailatul Qadar, cik suami, melakukan ibadah pada malam Lailatul Qadar itu menyamai ataupun melebihi daripada 83 tahun melakukan amal ibadah. Membaca Al-Quran pada malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada membaca Al-Quran sepanjang 83 tahun. Bersedekah pada malam Lailatul Qadar itu jauh lebih baik berganda-ganda daripada melakukan ibadah membaca Quran lebih daripada 83 tahun. Begitulah semua amal ibadah yang dilakukan pada malam Lailatul Qadar, ia digandakan jauh lebih baik daripada 83 tahun tanpa henti melakukan ibadah. Namun sebahagian ulama mengatakan yang dimaksudkan muslimin muslimat lebih baik daripada 1000 bulan itu adalah bukan mengikut matematik 1000 bulan kita dikonvert 83 tahun, tetapi itu hanyalah andaian ataupun pembandingan yang Allah berikan. Ia lebih baik pada 1000 bulan. Macam kita lah ada 1000 kebaikan, satu produk ni ada 1000 kebaikan, tapi bila list tak dapat pun 1000 tu. Cuma itu adalah ayat yang menggambarkan terlalu banyak kebaikan. Subhanallah muslimin muslimat, Allah Subhanahu wa taala menyambung lagi dalam firman surah Al-Qadr ini, tanazzalul malaikatu warruh, diturunkan, tanazzalu, pada malam itu turunlah para malaikat, warruhu, dan roh. Roh ini dikatakan adalah malaikat Jibril alaihi salam. Antara gelaran malaikat Jibril adalah warruh. Subhanallah, tanazzalul malaikatu, dan turunlah para malaikat, warruh serta ruh, fiha biizni rabbihim min kulli amr, pada malam itu untuk mengatur segala urusan. Salamun hiya hatta matla'il fajr, dan sejahteralah pada malam tersebut Lailatul Qadar itu sehingga terbit fajar. Muslimin muslimat dimati Allah sekalian, dikatakan ia menjadi rahsia Allah. Malam Lailatul Qadar ini tidak tahu, kita tidak boleh nak menjagakan, tetapi untuk kali pertama Al-Quran diturunkan daripada Lauh Mahfuz sekaligus ke langit bumi, berlaku pada malam Lailatul Qadar. Dan kemudian Al-Quran diturunkan secara berperingkat, bermula daripada ayat yang pertama surah Al-Alaq, Bismillahirrahmanirrahim, Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Itu adalah ayat yang pertama yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad SAW, dan inilah tarikh yang dikatakan nuzul Quran pada 17 Ramadan. Ia berlaku pada 17 Ramadan pada tahun pertama kenabian Nabi SAW.
Sempena itulah kita menyambut 17 Ramadan, hari nuzul Quran. Subhanallah. Tuan-puan, kita kena faham ya, Al-Quran diturunkan serentak pada malam Lailatul Qadar daripada Lauh Mahfuz ke langit bumi. Iaitu rahsia Allah. Sebab itu malam Lailatul Qadar tidak ada siapa yang tahu. Kita semua tidak tahu bila berlakunya malam Lailatul Qadar. Dan setelah itu muslimin-muslimat, Al-Quran diturunkan secara berperingkat selama 23 tahun. 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah. Selama 13 tahun diturunkan berperingkat berdasarkan peristiwa, berdasarkan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. 13 tahun di Mekah dinamakan ayat Makkiyah, ayat Makkiyah. Manakala 10 tahun pula di Madinah dinamakan ayat Madaniyah. Muslimin muslimat dimati Allah sekalian. Masya Allah, beberapa fakta menarik tentang Al-Quran. Mari kita tengok sempena hari nuzul Quran, fakta menarik tentang Al-Quran. InsyaAllah kita akan tengok. Contohnya, mungkin tuan-puan sebelum tu saya tanya dulu. Siapa yang boleh tuliskan? Siapa yang boleh tuliskan berapa jumlah surah di dalam Al-Quran? Itu ayat soalan yang pertama sempena nuzul Quran ni. Ada hadiah tak? InsyaAllah ada hadiah kepada tim muslimin muslimat dimati Allah sekalian, kepada tim yang staff yang hadir sama yang sedang ni. Tolong tengok dua-dua komen. Kita akan pilih pemenang daripada, dah ada yang jawab cepat saja kan, 114 surah. Okey, itu tak susah sangat. Nanti kita akan tengok lagi. Fakta menarik Al-Fadhil Ustaz tentang Al-Quran, kita nak buat kuis. Ada lagi lah ni soalan-soalan fakta-fakta menarik ni tentang Al-Quran. Kita nak buat kuis. Masya Allah. Okey, soalan pertama tu hampir semua orang boleh jawab. Ada 114 surah. Ya. Okey, subhanallah. Soalan yang kedua, saya harap saya tanya soalan ni dan tim tolong bersedia. Masya Allah. Okey, subhanallah. Ambil nama di TikTok dan juga di FB. Hadiahnya kita akan hubungi nanti siapa pemenang nama-nama yang terawal. Boleh jawab soalan sempena nuzul Quran ni. Siapa boleh jawab dengan cepat. Nanti sabar. Soalan pertama takci. Takci lagi. Ustazah, ada orang tanya soalan. Bukan tak boleh ke telan air liur dari bibir macam tadi, batal puasa kan? Oh, macam saya tadi? Tak. Macam saya buat gini. Tak ada, tak batal. Bukan air liur tu daripada luar. Bukan air liur datang daripada luar. Oh, maksudnya kamu ingat maksudnya kena nganga, tak boleh langsung gerakkan bibir. Sebenarnya air liur tu daripada dalam. Dan kita bukan ambil daripada luar. Subhanallah, Allahu Akbar. Muslimin muslimat dimati Allah sekalian. Okey, hadiahnya saya rasa nak bagi hadiah yang sangat istimewa. Cik suami boleh tak ambilkan sana tu? Semua. Minta maaf cik, terima kasih. Okey, ini antara hadiahnya. Tapi insya-Allah petang atau malam ni kita nak buat kuis lagi. Tak apa, encik bawa je semua. Nanti kita post. Anak saya khatam Quran pagi ni selepas subuh. Alhamdulillah. Hadiah apa? Sabar. Okey. Hadiah yang pertama iaitu kurma 1 kg Safawi. Kurma 1 kg by The Hijrah. Muslimin muslimat, kurma ni jangan risau kalau kita tak boleh habis bulan Ramadan. Makan je sepanjang bulan yang lain. Buat susu kurma tu. Kurma ni banyak sangat khasiat. Dia sangat bagus untuk antioksidan. Sangat bagus untuk kulit. Sangat bagus untuk otak. Kecergasan. Semua. Kalau kita boleh beramal istiqomah dengan kurma, kesihatan kita akan bertambah baik. Kecerdasan kita, akal fikiran kita, kulit kita. Kesihatan kita lah. Subhanallah. Salah satu king of, nak sebut apa? Buah lah. King of buah lah. Raja buah. Dari sudut khasiat, ini adalah buah yang paling berkhasiat. Masya Allah. Ini 1 kg ni. Okey, soalan seterusnya. Soalan seterusnya. Masya Allah, Allahu Akbar. Apakah surah yang ayat yang pertama diturunkan dan apakah ayat yang terakhir diturunkan di dalam Al-Quran? Cepat. Siapa boleh jawab cepat? Ayat yang pertama diturunkan.
Betul, surah Al-Alaq. Tapi dia kena jawab serentak dengan ayat yang terakhir diturunkan. Ayat yang terakhir diturunkan. Kalau ada yang kata surah Al-Baqarah ayat pertama itu ayat yang terakhir. Ada yang kata surah terakhir surah Al-Ikhlas. Ayat apa yang terakhir diturunkan? Ada yang kata Al-Alaq dan An-Nas. Masya Allah, nanti kita akan tengok ayat yang terakhir diturunkan di dalam Al-Quran. Subhanallah, Allahu Akbar. Cepat, saya minta tim jawab segera. Kita nak buat pengesahan jawapan ni. Ada yang kata surah Al-Alaq, ada surah kata An-Nisa ayat 176. Kata ada surah Al-Baqarah ayat pertama Iqra. Betul. Semua betul. Tapi jawapan kepada soalan ni adalah mesti sekali. Surah terakhir. Nanti kita akan jawab. Ayat yang terakhir yang diturunkan. Ada yang kata Al-Alaq An-Nas sebab susunannya. Cik suami. Kejap ya. Okey. Subhanallah. Lah surah An-Nisa. Mari kita tengok surah An-Nisa. Surah Al-Alaq dan surah Al-Baqarah. Sempat, cepat. Cepat Google tu. Jadi tim kena bersedia cari nama, pilih nama. Saya ni tengah bagi arahan pada tim. Sila ambil nama yang jawab dengan tepat. Apakah ayat yang terakhir yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Ayat yang terakhir. Ataupun surah yang terakhir. Dah banyak tu saya nampak yang boleh jawab dengan betul. Subhanallah, Allahu Akbar. Okey, muslimin muslimat dimati Allah sekalian. Menurut Imam Ibn Hajar Asqalani, pandangan paling tepat ialah pandangan kedua di atas, iaitu ayat 281 surah Al-Baqarah. Kami sendiri cenderung kepada pandangan ini kerana hampir semua tafsir yang kami rujuk ada menyebut ayat ini sebagai ayat terakhir diturunkan. Pandangan ini juga ditolak. Tidak ditolak dan dinafikan sebagaimana ayat lain yang disanggahi. Muslimin muslimat, memang ada perbezaan, ada beberapa perbezaan pendapat tentang ayat yang terakhir diturunkan. Namun subhanallah, antara pendapat yang paling kuat adalah iaitu surah Al-Baqarah ayat 281. Itulah ayat yang terakhir diturunkan. Surah Al-Baqarah ayat 281. Apakah ayat dia? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah summa tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Subhanallah, surah Al-Baqarah ayat 281 dikatakan itulah ayat yang terakhir diturunkan di dalam Al-Quran. Wahyu, ayat yang terakhir diturunkan Al-Quran iaitu surah Al-Baqarah ayat 281. Ada tak yang jawab tadi? Surah yang pertama, ayat yang pertama Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Dan ayat yang terakhir adalah surah Al-Baqarah ayat 281. Masya Allah. Dah ada beberapa orang yang jawab dengan tepat daripada tadi. Sahabat-sahabat, tim tolong bantu untuk ambil nama. 2 orang, seorang daripada AB, seorang daripada IG. Kita akan bagi hadiah kurma Safawi Dream Dates. Okey, Masya Allah. Ada lagi ni. Okey, satu. InsyaAllah selepas ini lagi kita akan sambung kuis kita. Kita akan sambung lagi kuis kita, muslimin muslimat. Masya Allah. Ada yang jawab juga beberapa surah yang lain. Ada yang jawab surah 278. Sebab ini antara pandangan perbezaan pendapat. Ayat 282 surah Al-Baqarah berkenaan ayat hutang. Ayat 176 surah An-Nisa pun ada yang katakan begitu. Pandangan yang ketujuh
keempat. Pandangan kelima ayat 3 surah Al-Maidah. Kemudian ayat 128, 129 surah At-Taubah. Kemudian ayat 110 surah Al-Kahfi. Ada juga surah An-Nas iaitu Iza Ja'a Nasrullahi wal Fath. Allahu Akbar. Tapi ulama mengambil pendapat yang paling kuat adalah ayat 281 surah Al-Baqarah. Masya Allah, Alhamdulillah. Okey, muslimin muslimat. Satu dulu. InsyaAllah hari ni kita ada lagi beberapa slot kuis. Saya nak buat khas sempena nuzul Quran. Kuis sempena nuzul Quran saya nak buat khas. Ini pagi ni kan kita kuliah Riyadhus Salihin. Dah tulis tu. Nanti saya nak buat kuis tu di galeri dan saya akan pick up hadiah-hadiah di galeri. Tuan-puan kena tengok. Saya akan umumkan pukul berapa kita akan buat live tu. Sama ada petang lepas asar ataupun malam selepas tarawih. Dan saya akan pick up hadiah daripada galeri, sama ada baju, telekung, tudung, mungkin baju lelaki atau apa saja barangan daripada galeri Ustazah Asma. Sebab mungkin bagi setengah orang kurma tu tak apa, yang tadi tu kita bagi kurma, tapi malam ni saya rasa mungkin malam ni lah selepas tarawih, dalam lebih kurang 9.30 kita akan buat kuis khas sempena hari nuzul Quran. Semua soalan-soalan berkaitan dengan nuzul Quran dah bagi tahu awal-awal ni. Jadi get ready ni. InsyaAllah Ustaz ya. Okey. Muslimin muslimat dimati Allah sekalian. Sebabnya sebenarnya tak plan nak buat pagi ni. Jadi kita pun tak plan untuk pilih. Dan soalan-soalan umum juga berkaitan dengan Ramadan. Jadi bersedia. Masya Allah. Okey, muslimin muslimat dimati Allah sekalian. Kita kan semalam dah masuk tajuk. Berkenaan apa? Berkenaan dengan bab yang ke-9, iaitu melihat kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, lepas tu kita masuk tentang bab berfikir tentang kebesaran, kesulitan-kesulitan. Semalam kita dah baca dah firman Allah, satu firman Allah. Okey, insya-Allah kita akan sambung muslimin muslimat firman Allah dalam surah Al-Ghashiyah ayat 17 hingga 21. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Afala yanzuruna ilal ibli kaifa khuliqat wa ila samai kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa sutihat fazakir innama anta muzakkir. Yang bermaksud, maka tidakkah mereka memerhatikan unta bagaimana diciptakan, dan langit bagaimana ditinggikan, dan gunung-gunung bagaimana ditegakkan, dan bumi bagaimana dihamparkan. Maka berilah peringatan, kerana sesungguhnya engkau wahai Muhammad hanyalah pemberi peringatan. Surah Al-Ghashiyah ayat 17-21. Muslimin muslimat dimati Allah sekalian, kita sekarang dalam bab yang ke-9, iaitu berfikir tentang kebesaran ciptaan Allah. Subhanallah, banyak ayat Al-Quran di dalam Al-Quran menceritakan tentang kehebatan dan kebesaran alam. Masya Allah, di antaranya ayat yang kita baru bacakan ini dalam surah Al-Ghashiyah ayat 17 hingga 21. Maka tidakkah mereka memerhatikan unta bagaimana diciptakan? Unta dikatakan antara binatang yang unik dan sangat pelik. Boleh menyimpan air dalam tempoh berminggu-minggu dalam bonggolnya. Dia boleh berjalan dalam perjalanan padang pasir yang kering kontang, panas terik. Bukan binatang-binatang yang lain tidak mampu untuk hidup dan berada di bawah tanah panas terik seperti mana kemampuan unta. Dan unta bila dia minum, dia akan menyimpan di dalam bonggol-bonggol dia tu. Boleh bertahan selama beberapa minggu. Masya Allah, kerana itu dia boleh menempuh perjalanan padang pasir yang begitu jauh. Dan banyak lagi kelebihan dan keunikan pada unta. Dan Allah memilih pada surah Al-Ghashiyah ini, iaitu persoalan, tidakkah mereka memerhatikan unta bagaimana dia diciptakan, dan langit bagaimana ditinggikan. Muslimin muslimat, kalau kita buat rumah mesti ada banyak tiang. Lagi panjang rumah tu lagi banyak tiang. Sangat mustahilah walaupun teknologi hebat macam mana, kalaulah panjang sangat hujung ke hujung tidak ada tiang, kemungkinan besar akan crack dan akan patah. Bagaimana langit yang begitu teguh. Sebenarnya langit juga sangat berat tetapi tanpa bertiang, ciptaan Allah. Dan gunung-gunung bagaimana ia ditegakkan. Bagaimana gunung yang begitu tinggi ditegakkan. Dan kita ada tengok ciptaan-ciptaan yang atasnya besar, bawah kecil, tegak dan sebagainya. Subhanallah. Dan bumi bagaimana dihamparkan.
bagaimana bumi yang bulat ini dihamparkan oleh Allah. Sehingga kan bila kita berjalan di atas muka bumi ini, kita tak rasa pun ia adalah satu bulat. Bumi kan bujur bulat macam oval gitu kan, macam telur. Subhanallah, Allahu Akbar. Bagaimana ya, bumi ini memang daripada luar bumi telah disahkan bahawasanya bumi ini bulat. Masya Allah. Masya Allah. Bagaimana ia dihamparkan sehingga kita berjalan di muka bumi, daripada hujung bumi ke hujung bumi, kita tak merasakan ia bulat. Maka berilah peringatan, kerana sesungguhnya engkau Muhammad hanyalah pemberi peringatan. Allah Subhanahu Wa Taala menganjurkan untuk merenungkan semua ciptaannya yang dapat menunjukkan keesaannya, kekuasaannya untuk menciptakan dan membangkitkan kembali, dan lain-lain sebagainya. Keempat hal ini pada ayat di atas disebut secara khusus di antara makhluk-makhluk lainnya. Kerana keempat hal ini nampak jelas bagi setiap orang, sedangkan unta disebut secara khusus daripada kenderaan lain, lantaran unta merupakan kenderaan paling menakjubkan bagi kalangan orang Arab. Afalam yasiru fil ardi fayanzuru. Maka apakah mereka tidak pernah mengadakan perjalanan di bumi sehingga dapat memperhatikan? Allah Subhanahu Wa Taala menganjurkan untuk melakukan perjalanan di muka bumi sehingga mereka dapat merenungkan jejak-jejak umat-umat sebelum mereka, kepunahan mereka setelah mereka pernah ada, dan kesempurnaan kekuatan mereka sehingga mereka mengetahui bahawa sesungguhnya yang maha hidup dan maha terus-menerus mengurus makhluk adalah Allah. Sungguh selain dia akan rosak. Oleh kerana itu, janganlah cenderung kepada dunia dan janganlah sampai tertipu dengan dunia. Ayat-ayat mengenai bab ini banyak sekali. Adapun hadis tentang hal ini sebagaimana hadis yang telah ditulis sebelumnya, iaitu Al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut, wal ajizu man atba'a nafsahu hawaha wa tamanna 'ala Allah al-amani. Orang yang cerdik ialah orang yang selalu memuhasabah diri dan beramal untuk bekal sesudah mati. Sedangkan orang yang lemah ialah orang yang selalu mengikuti hawa nafsunya dan berangan-angan mendapat kemurahan atas Allah. Allahu Akbar. Muslimin muslimat dimati Allah sekalian, sebenarnya tajuk ni dia ringkas sahaja. Penjelasan sesungguhnya menghasabah diri dan membiarkannya sia-sia muncul setelah merenung tentang dunia dan lenyaplah dunia serta memikirkan diri sendiri yang berpindahan dirinya. Seakan-akan engkau selalu di dunia padahal tidak, dan dengan akhirat yang tidak ada hentinya, makanya ia selalu mengeksploitasi diri, muhasabah diri lalu menahan diri dari hal yang tidak sepatutnya dan mendorongnya melakukan hal yang sepantasnya. Okey, muslimin muslimat dimati Allah sekalian, mari kita muhasabah daripada hadis Nabi yang kita bacakan dalam kitab kita Riyadhus Salihin ini. Kepada siapa yang baru menyertai Ustazah Asma, kan, Ustazah kuliah apa ni? Kita kuliah Riyadhus Salihin. Kita ambil daripada kitab ini, kitab Riyadhus Salihin berwarna hijau ni. Ia merupakan kitab daripada yang disusun oleh Imam Nawawi. Maksudnya adalah taman orang-orang yang soleh. Subhanallah, hari ini dah siri yang ke-139. Siri yang ke-139 dah kuliah Riyadhus Salihin. 38 ke 39 Ustaz? Hari ini kuliah Riyadhus Salihin yang ke-138 atau 139, antara dua tu. Saya rasa 139. 138? Ya. Semalam kira. Okey, hari ini 138. Jadi kita dah habis dah bab yang ke-9, itu berfikir tentang kebesaran ciptaan Allah. Dan insya-Allah kita akan pergi fokus kepada subhanallah hadis Nabi yang disebutkan di sini. Yang hadis ini sekali lagi saya bacakan, al-kayyisu man dana nafsahu. Nabi bersabda, orang yang bijak, orang yang cerdik adalah orang yang selalu muhasabah diri. Wa amila lima ba'dal maut, dan selalu beramal untuk bekal sesudah mati. Wal ajizu, dan orang yang lemah fikiran. Man atba'a nafsahu, ialah orang yang selalu mengikuti hawa nafsunya. Nafsahu hawaha wa tamanna 'ala Allah al-amani, dan dia berangan-angan mendapat kemurahan atas Allah. Dia berangan-angan dapat kemurahan daripada Allah. Dia berangan-angan untuk dapat pengampunan daripada Allah. Dia berangan-angan untuk dapat rahmat daripada Allah. Muslimin muslimat dimati Allah sekalian, ini di antara penyakit umat akhir zaman, iaitu terlalu kuat berangan-angan. Bukan hanya berangan-angan untuk kehidupan dunia, tetapi banyak yang berangan-angan untuk kehidupan di akhirat. Merasakan bahawa syurga itu mudah. Merasakan bahawa dengan dia dah melakukan demikian, seolahnya dah ada jaminan. Kira seolahnya
sudah ada jaminan selamat daripada api neraka. Inilah di dalam hadis Nabi sebut watamanna 'ala Allah al-amani, dan mereka berangan-angan mendapat kemurahan daripada Allah ke atas Allah Subhanahu wa taala. Muslimin muslimat dimati Allah sekalian. Ada orang dia nak berlayar di lautan. Lalu dia pun mula membina kapal. Subhanallah. Dia bina kapal. Namun dia tidak menolak. Dah selesai bina kapal, dia tidak tolak pun kapal itu ke lautan. Saya nak tanya, dia berjaya tak? Dia berjaya atau tidak untuk berlayar di lautan? Dia tidak berjaya. Subhanallah, ramai orang nakkan syurga Allah. Ramai yang membayangkan kehidupan yang indah di syurga. Mereka membina macam-macam lah kehidupan di dunia ini. Bina itu, bina ini. Dia buat amalan itu, amalan ini. Boleh jadi kerana amalannya tidak ikhlas. Akhirnya dia tidak berjaya pun untuk mendapat syurga Allah. Orang yang bersusah payah bina kapal, bina perahu, tapi akhirnya dia tidak menolak pun perahu atau kapal itu ke lautan. Nescaya itu adalah angan-angan kosong sahaja. Dia tidak akan dapat berlayar. Muslimin muslimat dimati Allah sekalian. Ramai yang berada di muka bumi Allah pada saat ini, termasuklah saya yang bercakap. Kita mengharapkan pengampunan Allah, tetapi kita tidak bersungguh-sungguh pun memohon ampun dengan Allah. Kita tak bersungguh pun mohon ampun daripada Allah. Kalau kita ingat satu kisah yang berlaku pada zaman yang diceritakan oleh Nabi SAW daripada riwayat yang sahih. Kisah apa muslimin muslimat? Berkenaan dengan pembunuh. Dan kalau dia dah mampu membunuh seramai 99 orang sampai cukup satu orang, keburukan dan kejahatan jenayah apa yang dia tak lakukan? Cuba fikir muslimin muslimat. Cuba fikir. Kan dia dah bunuh 99 orang. Ini daripada hadis yang sahih. Nabi cerita pada zaman dahulu daripada kalangan Bani Israel, terdapat seorang lelaki yang telah membunuh 99 orang. Lalu dia pergi bertemu dengan seorang lelaki kuat ibadah, ahli ibadah, yang kuat ibadah. Lalu dia bertanya, adakah saya boleh diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan dosa yang begitu banyak? Dah bunuh 99 orang dan mungkin ada lagi list dosa-dosa yang lain. Lalu apa jawapan ahli ibadah? Tidak. Dosa kamu terlalu besar. Ada tak di kalangan kita yang pernah bunuh seorang? Ada tak di kalangan kita yang borak-borak jumpa-jumpa kan? Dekat pasar malam, kat bazar. Kau dah bunuh berapa orang? Aku baru 2 orang. Kau? Tak ada, muslimin muslimat. Bunuh seorang pun dah dahsyat sangat. Ini dah bunuh 99 orang. Apabila dia bertanya kepada ahli ibadah yang boleh kata, dosa kamu terlalu banyak, kamu susah, sukar, mustahil untuk kamu diampunkan Allah. Lalu dia bunuh ahli ibadah tu. Cukup 100 orang. Cukup 1 orang. Ini hadis pada riwayat yang sahih, Nabi bercerita ni. Tak ada kan? Kita bunuh nyamuk pun, nyamuk tak kesian sangat. Bunuh semut pun terasa kan? Tak sanggup kita nak bunuh seekor binatang. Cuba bunuh rabbit, cuba bunuh ikan. Aduh, kita pergi pasar sebab ikan dah mati. Tapi kalau kita ada pelihara ikan, lepas tu kita biar dia mati tu dalam sinki tu, kan? Kita ambil ikan-ikan fresh tu, kita letak dalam sinki, nampak dia nyawa-nyawa macam nyawa-nyawa ikan tu kan kita panggil kan? Oh, itu pun kita kesian tak sampai hati tengok. Habis tu takkan nak sembelih ikan. Siapa yang boleh sembelih ikan? Siapa pernah sembelih ikan? Kalau orang sembelih ikan memang hebat sangat lah. Macam mana nak sembelih ikan? Ada orang tanya soalan ni. Kenapa semua binatang lain disembelih tapi ikan tak disembelih? Kenapa lembu, kambing, ayam, arnab, apa lagi? Semua disembelih. Tapi kenapa ikan tak disembelih? Siapa nak jawab? Kenapa ikan tak disembelih? Sila jawab. Ada yang jawab tak ada urat halkum dengan mareh. Kenapa ikan? Cuba jawab. Teka-teki ni. Kenapa? Betul lah dia jawab. Sebab ikan tak ada leher, muslimin muslimat. Kalau anda jumpa leher ikan, bagi tahu saya. Rumah kami pun ada aquarium. Saya tak pernah tengok leher ikan. Siapa pernah jumpa leher ikan? Itulah dia, mana ada leher. Wah, dia gelak kan. Ya, ikan tak ada leher. Sebab itulah muslimin muslimat tak disembelih. Masya Allah. Tuan-puan dimati Allah sekalian. Dan pelik kan ikan ni, bila kita dah sembelih, lepas tu kita, dah sembelih pula. Bila dah mati, lepas tu kita buka, kan tak ada darah mancuk-mancuk tu, tak ada. Ada darah sikit-sikit itu je. Hilang. Begitulah ciptaan Allah. Binatang-binatang yang berkaki hantar darat ni, kan, binatang yang kalau kita sembelih dekat urat marih ni, muslimin muslimat sembelih, darah mancuk-mancuk keluar sebab ini nadi utama, darah utama dalam badan kita. Mancuk keluar,
apa saja penyakit-penyakit dan binatang itu akan keluar sama dengan darah. Sebab itulah hikmah besarnya binatang itu dibunuh ataupun dimatikan, disembelih guna bahagian leher. Walaupun ada cara lain lagi nak bunuh binatang. Kan orang putih, Mak Saleh guna penukul besar kat kepala. Ada yang elektrik, water bath stunning, guna air renjatan elektrik, macam-macam lah cara. Tapi apabila mereka mengkaji tentang kehebatan sembelihan dalam Islam, mereka juga dah mula mengubah bunuh binatang melalui sembelih. Itu nanti saya cerita kalau sempat. Sekarang dah pukul 8. Saya nak sebut apa muslimin-muslimat, kisah tadi tu. Masya Allah. Kisah apa tu? Kisah yang bunuh 100 orang. Lepas tu dia pergi jumpalah pula ahli ilmu, orang ilmuwan, ulama. Dia bertanya tentang dosa yang begitu banyak yang dia buat. Dia dah bunuh 100 orang ni. Dia nak bertaubat. Tapi dalam proses nak taubat tu pun dia bunuh lagi. Sempat lagi bunuh seorang. Seorang siapa dia bunuh? Tak tahulah dia bunuh macam mana. Mungkin ada bentuk seksa ke, wallahualam. Allah Akbar. Hari ni kalau bunuh seorang, bunuh 2 orang, kan ada kes kematian ni, pembunuhan bersiri ni. Kan yang berlaku ada berkaitan dengan Negeri Sembilan juga. Bunuh kanak-kanak, bunuh seorang wanita umur 37 tahun. Dan masih dalam siasatan kisah dia dengan ni. Itu pun kita kata dahsyat sangat, teruk sangat. Bayangkan kalau bunuh 100 orang. Masya Allah. Jadi, muslimin-muslimat, dosa begitu banyak. Lalu akhirnya jumpa alim ulama, mereka kata tidak ada dosa yang tidak diampunkan Allah. Melainkan dosa syirik je. Kalau kamu mati dalam syirik, itulah dosa yang tidak diampunkan. Kalau dia pernah buat syirik, siapa pernah buat syirik? Siapa yang pernah jumpa bomoh? Siapa yang pernah lah nak berniaga, buat pakai tangkal apa semua tu syirik. Siapa yang berubat dengan cara yang salah, bukan cara yang mengikut syariat. Siapa-siapa yang pernah begini, kena bertaubat, taubatan nasuha sungguh-sungguh. Kemudian kita sebab bimbang mati dan belum sebab taubat, maka itu adalah dosa yang tidak diampunkan walaupun banyak mana pun amal ibadah dilakukan. Subhanallah, kerana syirik itu telah memadamkan segala amal pahala yang lain-lain. Jadi muslimin muslimat, jadi apa yang orang soleh ini sarankan kepada lelaki ini, kamu pergi berhijrah daripada kampung yang kamu duduk sekarang, kerana di situ mungkin banyaknya pengaruh-pengaruh yang teruk, yang jahat, sehingga mereka ini di kalangan orang yang banyak melakukan jenayah. Lalu dia pun berpindah, dia diminta untuk berpindah ke kampung orang-orang yang soleh. Ini kisah ni tadi ni sambungan. Orang-orang yang baik. Sebab itu kadang-kadang bila kita nak hijrah, kita perlu berpindah. Subhanallah. Kita bukan semestinya kena putus kawan. Cuma kita kena cari circle yang boleh menguatkan kita untuk hijrah. Kawan tetap kawan. Jangan putus kawan dengan orang-orang yang kita dah kawan lama. Kita pergi cari circle yang boleh menguatkan kita hijrah. Dan setelah kita kuat, kita kembalilah semula kepada kawan-kawan kita untuk tujuan berdakwah. Macam tu. Bukan putus. Maksudnya kita cari circle baru. Kan kadang-kadang tu sertai kuliah-kuliah, jemaah-jemaah baru yang menguatkan kita. Kena peli, kena hentam, kena kata tu normal lah dalam proses hijrah. Nabi Muhammad SAW dengan para sahabat hijrah lagi dahsyat. Tinggal kampung halaman, tinggal kebun, tinggal kekayaan, tinggal perniagaan, tinggal keluarga. Pengorbanan sampai macam tu sekali nak hijrah. Nak cari circle baru. Daripada Mekah ni circle ni dah toksik sangat dah. Di Mekah ni circle toksik sangat. Walaupun di kalangan ahli keluarga, mereka sanggup membunuh, mereka sanggup mendera, mereka sanggup menzalimi, menganiaya, mereka sanggup menyeksa. Walaupun di kalangan ahli keluarga, walaupun dari kalangan dari kalangan pembantu yang mereka kasihi. Sebab bila masuk Islam, mereka seksa, dera dan sebagainya. Circle toksik sangat dah di Mekah ketika itu. Akhirnya berhijrah ke Madinah. Yang mana circle di Madinah itu adalah mereka yang telah bersedia menerima kehadiran Nabi dan menyediakan tempat perlindungan untuk Nabi dan para sahabat. Iaitu di kota Madinah. Subhanallah. Ada setengah orang bila dia nak berhijrah tapi tak tukar circle. Dia hijrah kejap tutup aurat, kejap buka. Subhanallah. Kejap dia hadir majlis ilmu, kejap tidak. Kejap dia pakai longgar, kejap pakai ketat. Kejap dia bersolek, kejap dia tak bersolek. Bersolek sikit-sikit tu tak tabarus. Apa ni yang tabarus ni? Subhanallah. Itu yang kalau saya jumpa tengah-tengah lepas ceramah apa kan, yang pegang tangan nangis-nangis, Ustazah tolong doakan saya isi koma. Saya sekejap okey, kejap tak. Kejap solat, kejap tak. Macam tu lah, bukan senang.
Sebab itu kadang-kadang kita kena bina, pergi berkawan dengan circle baru, tapi hati-hati pilih. Tapi tetap tidak putus kawan dengan kawan-kawan yang lama. Nanti bila kita dah kuat, kita rapat semula dengan kawan-kawan kita yang lama. InsyaAllah mudah-mudahan kita boleh jadi pendakwah kepada mereka. Pendakwah bukan semestinya ustaz-ustazah. Setiap daripada kita adalah pendakwah. Apa maksud pendakwah? Mengajak kepada kebaikan dan mengajak kepada meninggalkan maksiat. Masya Allah. Okey, jadi cerita tadi tu tak habis lagi. Dah bunuh siapa 9 orang, dia bunuh. Ini cerita daripada Nabi SAW, cerita daripada hadis yang sahih. Lepas tu dia bunuh lagi seorang yang jawab yang jawab soalan dia, kata dia tidak diampunkan Allah. Dia geram, dia bunuh cukup 100 orang. Lepas tu dia pergi jumpa orang soleh, orang alim. Orang alim. Sebab itu dikatakan orang alim jauh lebih baik daripada orang yang kuat ibadah. Sebab seorang orang alim boleh menghasilkan 1000 orang yang kuat ibadah. Maksudnya daripada ilmunya dia mengajar, daripada ilmunya dia berikan pencerahan, daripada orang buat salah kepada tak salah, daripada ilmu yang dia mengajar dia telah berkongsi banyak kebaikan, sehingga kan ada orang ada masalah dapat jalan keluar, ada orang dalam sedih berduka cita dia dapat kegembiraan. Sebab itu orang alim ini diberikan kelebihan beberapa darjat, banyak darjat berbanding orang yang kuat ibadah. Tapi jangan pula kita kata kita tak nak kuat ibadah, sebab kekuatan kita berbeza. Ada orang kuat ibadah, dia tak kuat menuntut ilmu. Sebab ujian menuntut ilmu dan menyampaikan ilmu ni pun berat, muslimin-muslimat. Ibadah ni dia lebih kepada individu kan? Ibadah ni lebih kepada individu. Kita belajar, kita buat ibadah, individu kita jaga. Tapi orang yang menuntut ilmu, ujian banyak. Yang paling utama, ujian hati. Ujian kesungguhan menuntut ilmu. Hari ini ramainya orang menuntut ilmu kerana sijil, kerana pekerjaan. Subhanallah, Allahu Akbar. Kemudian ujian beramal dengan ilmu. Kemudian ujian menyampaikan ilmu. Bila menyampaikan ilmu pula, muslimin-muslimat, ujian hati paling utama. Kemudian ujian istiqamah. Bukan mudah istiqamah. Ramai orang yang menyampaikan ilmu, dah ramai yang dah berhenti. Kan, contohlah muslimin-muslimat, Masya Allah. Peringkat awal menyampaikan ilmu, bukan semua orang terima. Ujian dan cabaran, dipeli, dihina. Saya juga bermula begitu. Kan ada yang serik, tak nak jemput, saya dengar dengan telinga. Ada yang kutuk belakang, ada yang maki hamun, ada yang kerjanya cari keburukan. Peringkat awal dulu, subhanallah, dalam 2 tahun yang pertama, Masya Allah, pergi ceramah jauh-jauh. Orang beri satu jumlah nilai. Ini bukan kita minta, ya, kita tak minta, kita serah kepada penilaian. Tapi siapalah kita kan, pergi jauh-jauh, tol minyak semua dalam 200, orang bagi 50. Nak berhenti ke tidak? Tak berhenti, muslimin-muslimat. Bawa sendiri kereta jauh-jauh. Ada pergi jauh-jauh sampai 2 jam perjalanan pergi, 2 jam perjalanan balik. Orang kata ikhlas hati ya Ustazah. Ya, tak apa. 1 sen pun tak bagi. Kurang-kurangnya kalau kita fikirkan masa, khidmat, tenaga. Tapi itulah yang berlaku. Peringkat awal dulu. Yang langsung tak diberi, yang langsung sekian-sekian. Kan pergi perjalanan jauh sampai 300 km pun ada, muslimin-muslimat. Subhanallah, siap kita cari hotel sendiri. Lepas tu dia bagilah bekalan. Bekalan yang cukup untuk tol saja. Minyak pun tak lepas. Tapi terus tak? Terus caci, maki, fitnah. Kan, subhanallah. Sampai kita ni buat kerja lain. Peringkat awal dulu kami berniaga macam-macam. Kalau orang tanya kenapa? Berniaga adalah untuk tampung kos buat kerja dakwah. Tampung kos kerja dakwah. Sebab tak mampu nak survive dengan kerja dakwah. Tu apa saya kata, ramai sangat ustaz, ustazah, penceramah pendakwah terpaksa, bukan mereka nak. Kerana tak mampu nak fokus kepada kerja dakwah, tak boleh nak survive. Tak boleh nak belanja sekolah anak, tak boleh. Sebab masyarakat kita ni kadang-kadang tak support, guru-guru Al-Quran tak support. Masya Allah, Allahu Akbar. Okey, muslimin-muslimat. Sebab itu saya nak share balik ni, muslimin-muslimat. Saya nak kembali semula kisah. Nanti saya cerita pasal pengalaman ni. Hari ni tak ada tadarus kuliah Al-Quran tu tak ada. Cuma saya nak share dengan sahabat-sahabat. Bukan nak share, nak sudahkan kisah tu. Sebab itu bila jumpa ahli ibadah yang tak ada ilmu, dia jawab macam tu, dia pun kena bunuh kan. Lepas tu dia tanya orang alim kata tidak ada dosa yang tidak diampunkan Allah kecuali dosa syirik. Maka dia suruh pergi berhijrah, berpindah.
Subhanallah. Jadi orang ini sebab dia serius sangat nak berhijrah, nak bertaubat, dia sanggup berpindah daripada kampung dia ke kampung baru. Subhanallah. Kemudian dia mati di tengah jalan. Yang bunuh dah 100 orang tadi ni. Dia mati tengah jalan, muslimin-muslimat. Lepas tu datanglah malaikat rahmat. Datanglah malaikat azab. Malaikat azab kata, ini urusanku. Malaikat rahmat kata, jenazah ini urusanku. Lalu Allah perintahkan kedua malaikat ni untuk ukur jarak. Lelaki ni jaraknya lebih dekat dengan kampung dia yang banyak lakukan kejahatan ataupun lebih dekat dengan kampung yang baru dia nak berpindah. Beza 1 jengkal saja tuan-puan sekalian. Beza 1 jengkal. Beza 1 jengkal saja dia dekat dengan kampung orang-orang soleh. Lalu Allah mengampuni dia. Muslimin muslimat, jangan baca kisah ni kita berangan. Kita kata, aku tak pernah bunuh orang. Yang bunuh 1 orang pun dapat pengampunan Allah masuk syurga. Aku lagilah, aku tak pernah bunuh orang. Macam tu kan. Ini bagi orang yang kuat berangan. Yang tidak memahami hakikat apa yang dilalui oleh lelaki ini. Kita tak tahu bagaimana latar belakang lelaki ini. Satu lagi, kita boleh lihat kenekadan. Nekatnya dia untuk berubah, untuk bertaubat sampai dia bersetuju untuk berhijrah. Dia tinggalkan kampung halaman dia, sudah tentu dia tinggalkan juga sumber pendapatannya. Tinggalkan juga keluarganya. Mungkin ada perniagaan, mungkin ada tanaman, mungkin ada ternakan. Kita tak tahu apa yang dia tinggalkan, apa yang dia sanggup tinggalkan demi agama Allah. Demi dia berhijrah, demi dia bertaubat. Dia sedang menuju ke kampung halaman orang-orang soleh. Padahal dia tak sempat lagi nak buat amal soleh, nak bertaubat, semua tak sempat lagi. Dia cuma on the way saja, ditakdirkan Allah. Sebab itu muslimin muslimat, hadis Nabi yang kita bacakan ini adalah orang yang lemah ialah orang yang selalu mengikuti hawa nafsunya dan berangan-angan mendapat kemurahan daripada Allah. Kita bimbang kita tergolong di kalangan yang diberikan peringatan oleh hadis Nabi ini. Berangan-angan syurga Allah, ibadah malas. Berangan-angan syurga Allah dengan mengharapkan doa sahaja. Subhanallah, dah doa, insya-Allah Allah akan Maha makbulkan. Dan itulah yang berlaku pada hari ini dan disebut dalam sebuah kitab penulisan alim ulama. Di antara fitnah umat akhir zaman adalah berangan-angan. Contoh angan-angan yang dahsyat ialah mereka ini melakukan maksiat, melakukan kejahatan. Dan waktu yang sama mereka melakukan juga amal soleh dan kebaikan. Angan-angan mereka adalah supaya insya-Allah kalau mereka mati, dengan amal soleh itulah mereka dapat husnul khatimah. Dengan amal soleh itulah mereka dapat pengampunan, dapat kehidupan yang baik di alam kubur. Dengan amal soleh itulah mereka ini dapat masuk syurga. Dan mereka masih lagi bersenang-senang dengan maksiat dilakukan. Kerana angan-angan. Tak apa, kaya raya dengan jalan yang salah pun. Dengan riba, dengan rasuah. Waktu yang sama mereka melakukan amal soleh kebaikan. Pergi makan orang susah, pergi bantu asnaf fakir miskin. Mereka pergi buat majlis-majlis dengan anak yatim. Na'udzubillah. Itulah dikatakan satu bentuk tipu daya yang mana umat akhir zaman mencampur adukkan di antara yang haram dengan yang halal, di antara maksiat dengan pahala. Muslimin muslimat. Itulah yang kita tengok pada hari ini. Ramai mana kan, subhanallah, yang berpenampilan sangat seksi, sangat dahsyat. Ini bukan artis, ini bukan founder yang glamour sangat. Adalah hamba Allah ni, dia tunjuk pada saya. Nama tu memang cantik. Tapi dia lebih kepada Insta famous lah. Insta famous. Ada hamba Allah dalam minggu lepas. Kata Ustazah, kalau Ustazah dapat tegur ni terlalu dahsyat sangat ni. Saya tak sampai hati. Saya tak tahulah Ustazah ni. Dia bukanlah glamour sangat. Tapi ada follower yang begitu ramai juga. Kan Insta famous. Dia bukan artis dalam TV ke apa. Tapi penampilannya amat seksi macam Mak Saleh. Maksudnya, faham tak maksud saya macam Mak Saleh? Memang pakai bikini. Memang dahsyat sangat. Rupanya circle dia semua kebanyakannya begitu. Memang macam orang putih. Memang mandi tepi pantai tu memang pakai bikini. Bukan bikini yang tutup perut, yang tak tutup perut. Pakai atas bawah. Macam Mak Saleh. Pakaian harian dia, pakaian kat rumah dia sangat-sangat dahsyat. Orang Islam nama pun cantik, maksudnya pun baik. Astaghfirullahalazim. Terkejut saya. Sampai saya tanya, ni kat Malaysia ke ni? Ini orang Malaysia ke? Orang Malaysia? Orang Melayu Islam kita? Astaghfirullahalazim. Tuan-puan sekalian, tapi bila masuk Ramadan, dia slow down sikit. Dia tak pakai seksi sangat. Boleh jadi bulan Ramadan ramai juga yang sekian-sekian. Kan? Ubahlah pakaian dan sebagainya. Tapi di waktu yang sama, kalau tengok
yang post-post sebelum Ramadan masih dikekalkan. Yang seksi, yang video tu ramai orang tengok. Dia bukan setakat gambar, tapi dia buat pergerakan. Jalan, seksi, apa semua, buat tarian, buat pergerakan. Astagfirullahaladzim. Muslimin muslimat dimati Allah sekalian. Kita dah baca banyak hadis Nabi. Antaranya adalah hadis yang sahih berkenaan dengan ketika Nabi menaiki mimbar, lalu Nabi mengucapkan 3 kali amin. Amin, Nabi ucap. Lepas tu Nabi ucap lagi amin. Lepas tu Nabi ucap lagi kali ketiga amin. Subhanallah. Setelah Nabi turun daripada mimbar, setelah selesai dah buat khutbah, lalu sahabat bertanya, Rasulullah, kenapa kamu menyebutkan amin 3 kali? Lalu Nabi pun menjawab, sesungguhnya tadi malaikat Jibril mendatangiku. Malaikat Jibril ada datang. Subhanallah. Lalu malaikat Jibril datang, muslimin muslimat. Lalu malaikat Jibril berkata kepadaku, wahai Muhammad, sesungguhnya barang siapa yang bertemu dengan Ramadan namun tetap tidak mendapat keampunan Allah, dia tidak betul-betul mohon ampun dengan Allah, dia tak betul-betul bertaubat, dia tak bersungguh-sungguh dalam meminta pengampunan Allah. Malaikat Jibril berkata kepada Nabi Muhammad SAW, kata, wahai Muhammad, sesungguhnya barang siapa yang bertemu dengan Ramadan tetapi dia tidak mendapat pengampunan Allah, maka dia pasti akan dicampakkan ke dalam neraka yang dijauhkan daripada rahmat Allah. Jauh daripada rahmat Allah, dan dia akan dicampakkan ke dalam neraka. Lalu malaikat Jibril kata, wahai Muhammad, katakanlah amin. Lalu Nabi Muhammad sebut amin. Kemudian malaikat Jibril menyambung lagi, dan barang siapa yang pada hidupnya, saat hidupnya ada ibu dan ayah, lalu ia tidak berbakti, dia menyakiti hati ibu dan ayahnya, dia tidak berbakti, dia tidak menjaga ibu dan ayahnya, maka dia pasti akan dicampakkan ke dalam neraka dan jauh daripada rahmat Allah. Lalu malaikat Jibril berkata kepada Nabi Muhammad, katakanlah wahai Muhammad, amin. Lalu Nabi kata amin. Kemudian yang ketiga, sebab 3 kali Nabi sebut amin di atas mimbar ni. Sahabat tanya, apa maksudmu ya Rasulullah tiba-tiba sebut amin? Dan malaikat Jibril berkata yang ketiga, barang siapa yang apabila disebut namaku di kalangannya, ia tidak berselawat kepadaku, maka ia jauh daripada rahmat Allah. Yang pertama dan yang kedua, malaikat Jibril menyampaikan, pertama iaitu jumpa Ramadan tak dapat pengampunan Allah. Yang kedua iaitu ada ibu ayah tapi tidak berbakti, bahkan menyakiti ibu ayah, maka 2 golongan ini akan dicampakkan ke dalam neraka. Secara jelas disebut akan dicampakkan ke neraka dan hidupnya jauh daripada rahmat Allah. Kalau mati dalam keadaan tak dapat rahmat Allah, su'ul khatimah, kematian yang sangat dahsyat, kematian yang sangat teruk. Walaupun nampak biasa, macam tak menggelupur, tetapi kematian yang sangat dahsyat. Jika kematian pun dah su'ul khatimah, maka kehidupan seterusnya lagi dahsyat. Kehidupan di dalam kubur lagi dahsyat, kehidupan di alam barzah, kehidupan di mahsyar lagi dahsyat. Muslimin muslimat dimati Allah sekalian. Dan yang ketiga, tidak dijanjikan dicampak dalam neraka, tapi hidup jauh daripada rahmat Allah. Yang mana Nabi sebut, siapa yang disebut namaku tapi tidak berselawat kepadaku, mereka ini jauh daripada rahmat Allah. Muslimin muslimat dimati Allah sekalian. Sebab itulah bila masuk bulan Ramadan, kita tak boleh main-main dengan mohon pengampunan Allah. Soalannya, jika kamu dah masuk Ramadan tapi kamu masih lagi berterusan melakukan maksiat, teruk sangat, dahsyat sangat. Di antara tanda-tanda orang yang tidak mendapat pengampunan Allah di bulan Ramadan adalah mereka yang tidak melakukan istighfar ataupun taubatan nasuha. Apakah maksud taubatan nasuha? Iaitu taubat yang sebenar-benarnya. Iaitu syarat taubatan nasuha disebut 3 syarat. Disebut oleh alim ulama. Syarat yang pertama taubatan nasuha ialah menyesali perbuatan tersebut dan meninggalkannya secara sepenuhnya, tinggal terus. Subhanallah, tinggal terus. Kalau siapa yang berhijrah, menyesal sungguh-sungguh hijrah, kan bertaubat sungguh-sungguh, bukan bulan Ramadan saja dia pakai sopan, tapi dia meninggalkan semua dan dia delete semua gambar-gambar, delete semua video-video. Subhanallah. Tapi yang kita lihat di bulan Ramadan pada kali ini, kerana meriah raya kali ini dah 2 tahun tak raya, dan kita boleh lihat ramainya founder bahkan artis dah pandai sangat berniaga setelah 2 tahun PKP, kan masing-masing keluarkan baju raya, dan saya rasa macam tolonglah. Tapi nanti kita buat video khas untuk bagi teguran kepada founder-founder apa semua ni yang buat iklan baju-baju raya sambil joget-joget, baju raya sambil aksi-aksi gerak kiri kanan nampak bentuk badan. Walaupun
dibuat iklan itu dengan orang-orang yang terdekat dan sebagainya, keluarga. Subhanallah, janganlah, ini bulan Ramadan. Adakah kalian tidak takut dengan amaran yang disampaikan oleh malaikat Jibril? Siapa yang bertemu dengan Ramadan tapi tidak diampunkan dosa-dosa, bahkan buat maksiat pula buat dalam bulan Ramadan, tak diampunkan dosa-dosa, maka dia akan dicampakkan ke dalam neraka. Kita sepatutnya bulan Ramadan dapat syurga, tapi na'udzubillah ada golongan yang dalam bulan Ramadan tapi dapat api neraka Allah Subhanahu Wa Taala, dipilih menjadi ahli neraka Allah. Na'udzubillahi min zalik. Muslimin muslimat. Sebab itu kisah lelaki yang bunuh 100 orang tu, sebab apa? Dia betul-betul nekat sampai sanggup tinggalkan keluarga, semua nekat kerana kekuatan niat dia dan dibuktikan dengan perbuatan. Bukan niat je, dia buktikan dengan perbuatan dia. Dia betul-betul nak berubah, dia sanggup pindah ke kampung baru yang mana di situ ada orang-orang soleh, orang-orang baik yang dia tak kenal pun. Subhanallah, muslimin muslimat. Sebab itu bila kita mohon ampun dengan Allah, astagfirullah, ampuni dosaku yang terdahulu, itu kata-kata baru, tindakan mana? Bukti mana? Sebab itu permohonan taubat ini dikaitkan dengan pembuktian. Disebutkan mesti menyesali sungguh-sungguh, menyesali mengakui dosa yang dilakukan. Lepas tu yang kedua, meninggalkan semua yang dilakukan. Maksiat-maksiat dilakukan lalu ditinggalkan. Kemudian yang ketiga, bernekat untuk tidak mengulangi lagi. Bernekat. Ramai mana orang di bulan Ramadan ni mohon ampun dengan Allah. Waktu yang sama order baju ketat untuk dipakai satu hari raya nanti. Kan? Dah plan dah hari raya ni macam mana. Subhanallah, Allahu Akbar. Tak nekat. Kalau dia nekat, okey, sebelum Ramadan berhijrah, bertaubat. Lepas tu dah nekat ni. Nanti kita pilih untuk raya ni, saya nak pilih baju yang tak jarang, baju yang longgar, kemudian pakai tudung yang labuh sikit menutupi dada, baru-baru nak hijrah kan. Kalau pun pakai tudung, sekarang ni banyak tudung lilit. Kita tengok artis-artis pun ramai sekarang ni pakai tudung lilit balik, baju menampakkan bahagian badan yang Nabi SAW sebut. Sesungguhnya di akhir zaman ni Nabi kata ada dua golongan yang tidak pernah dijumpai. Yang pertama dan yang kedua, mereka berpakaian tapi telanjang. Masuk pakai pakaian tapi nampak bentuk badan. Tetap nampak. Pakaian sebenarnya ingin menyembunyikan keindahan. Tapi hari ini pakaian menyelahkan keindahan. Pakaian dipakai untuk menyelahkan keindahan. Sama juga dengan tudung, sepatutnya untuk menyembunyikan keindahan. Tapi tudung hari ini dihias begitu cantik, kan? Menyelahkan lagi keindahan. Ramai mana wanita bila buka tudung tak cantik. Tapi bila pakai tudung dicantik, diindah-indahkan, kan? Dengan solekan tabarruj yang diharamkan. Kalau sekadar makeup yang natural, itu dibenarkan harus untuk supaya kulit muka kita ni nampak bersih, segar, berpenampilan yang baik dan sebagainya. Tetapi jika sampai bertabarruj, menarik perhatian, maka boleh jatuh, hukumnya adalah haram. Jadi muslimin muslimat dimati Allah sekalian, kita boleh berpenampilan indah tapi bukan menarik perhatian. Kita bukan maksudnya bukan menarik perhatian, bersih kemas, subhanallah, elegan, tak ada masalah. Subhanallah, muslimin muslimat. Jadi berhati-hati dengan amaran yang disebutkan oleh Nabi SAW. Dibimbangi kita tergolong di kalangan orang yang berangan-angan. Dalam hadis yang kita baru bacakan tadi, berangan-angan dengan rahmat Allah, angan-angan dapat syurga Allah, angan-angan dapat pengampunan Allah di bulan Ramadan. Jangan jadi orang yang berangan-angan. Sebab apa? Perjuangan itu real. Perjuangan itu real. Jangan campur aduk. Kan? Campur aduk. Maksiat pun buat, dedak aurat khalayak ramai pun buat, waktu yang sama bersedekah, waktu yang sama buat amal-amal baik. Dengan membayangkan bahawasanya insya-Allah nanti Allah pandanglah kebaikan yang dibuat tu, kan, maksiat. Maka dengan itu mereka berterusan dalam keadaan ingkar kepada perintah Allah, berterusan. Kita tidak tahu, kerana di akhirat kelak apabila Allah menunjukkan kemarahan di atas keingkaran kita, maka Allah akan benar-benar marah secara total. Subhanallah, muslimin muslimat dimati Allah sekalian. Mudah-mudahan kita bukan di kalangan yang tertipu daya, mereka yang mencampur adukan amal maksiat dengan amal soleh dan berangan-angan untuk dapat syurga Allah. Sebab dibimbangi amal maksiat kita jauh lebih banyak daripada amal soleh. Dibimbangi kita lebih nikmat ketika melakukan maksiat berbanding nikmat melakukan amal soleh. Dibimbangi amal soleh kita dalam keadaan yang tidak ikhlas. Tak ikhlas apa? Sebab ramai yang buat amalan kerana apa? Harap dengan amalan ni lah dia dapat sekian-sekian. Dia dapatlah, Allah kasihanlah pada dia. Kan bila mati besok, amal soleh. Disebabkan hal-hal kepentingan diri. Dia bukan buat amal soleh kerana mencintai Allah.
Kalau benar ikhlas mencintai Allah, kita tidak akan menyakiti Allah. Jika benar kita ikhlas mencintai dan menyayangi Allah, kita tidak akan muslimin-muslimat. Kita tidak akan sanggup, tidak akan tega melakukan apa yang Allah larang. Samalah macam kalau kita betul sayang ibu ayah, kita tak akan buat apa yang menyakiti hati ibu ayah. Walaupun kita buat kebaikan, buat baik. Hantar duit bulanan 1,000 contoh, duit banyak kan, 500, tapi itu sama menyakiti hati ibu dan ayah dengan kata-kata, dengan perbuatan tak balik. Lepas tu kata, mak, orang kan dah bagi duit tu 1,000, cukup lah tu. Mak kata, balik lah, kau dah lama tak balik. Alah, malas lah, jam lah, gini, alamak, gini. Menyakiti, subhanallah. Jadi kalau betul mencintai, mengasihi ibu ayah, bukan sekadar buat kebaikan, tetapi jangan buat apa yang menyakiti ibu ayah. Jika benar kita mencintai Allah, bukan hanya kita buat apa yang Allah suruh, kan, kebaikan-kebaikan yang diperintahkan, tetapi kita kena berhenti melakukan perbuatan yang Allah larang. Itulah cinta yang sejati, cinta yang sebenar. Kita bimbang kita buat amal soleh bukan ikhlas kerana mencintai Allah, bukan kerana Allah, tapi kerana kita bimbang-bimbang tentang diri sendiri. Bimbang kok mati teruk sangat, kan, bimbang takut bisnes jatuh kalau tak bersedekah, kan, bila bersedekah ni bisnes gini-gini. Ada yang buat maksiat secara terang-terangan, tapi di waktu yang sama dia juga buat baik kepada ibu ayah. Lalu dicanang-canang bagaimana kebaikan dia pada ibu ayah, pada adik-beradik, pada anak-anak, mungkin pada orang susah. Subhanallah, bimbang. Ini satu tipu daya, kan, talbis iblis yang sangat halus. Lalu orang kita pun sebut, tak apalah dia macam tu tapi banyak sedekah. Engkau banyak sedekah tak? Tak apalah dia macam tu tapi tengoklah dia dengan mak ayah dia, kan syurga bawah mak ayah. Muslimin muslimat, jangan campur aduk. Maksiat is maksiat, perbuatan jahat. Perlu ditegur, perlu dicegah, perlu dikekang. Maksiat is maksiat, buat baik is buat baik. Yang dibimbangi bila ditimbang besok, rupanya amal baik, amal soleh juga adalah satu bentuk tipu daya terhadap diri sendiri. Supaya apa? Supaya dapat berterusan nikmat-nikmat yang Allah beri. Allah tak heran untuk beri nikmat dia. Tetapi yang kita bimbang, kita dapat nikmat daripada Allah dengan kemarahan, kebencian, kemurkaan, ataupun dapat dengan rahmat Allah. Sebab Allah beri je nikmat dia kepada orang kafir sekalipun. Allah beri je nikmat dia kepada orang yang hari-hari sembah tokong, sembah berhala sekalipun. Apa sangat Allah nak beri kepada orang Islam, kan, orang Islam yang buat maksiat tapi dengan tipu daya. Tapi tanyalah pada diri sendiri, hati kita sendiri, adakah kita buat ibadah-ibadah yang sedikit itu, yang sama ada di sembunyi ataupun di tayang itu, ikhlas semata-mata kerana Allah? Kalau betul ikhlas semata-mata kerana Allah, kita tidak kuat, tidak tega, tidak sanggup melakukan maksiat. Sebab cinta yang sejati itu tidak akan bercampur menyakiti dalam waktu yang sama. Kan? Macam mana ya seorang suami sebut I love you, dan waktu sama pukul. Kita nak percaya mana? Dan waktu sama pukul kita. Kita kata, mungkin sampai satu hari kita kata, saya dah tak percaya dah cakap mulut kamu kata sayang saya. Sebab kamu pukul saya. Kamu tak beri saya nafkah. Tak percaya dah. Ramai mana orang yang mau ampun dengan Allah dengan lidah, astaghfirullah, tapi perbuatannya tetap melakukan maksiat. Perbuatannya tetap melakukan apa yang dia mohon ampun tu. Rupanya istighfar tu cuma bimbang, kok mati hari ni, bimbang, takut tak istighfar kan nanti tak cukup rezeki, kan nanti bisnes jatuh, sekian. Subhanallah, Allahu Akbar. Akhirnya circle-nya dalam keadaan tipu daya begitu. Na'udzubillahi min zalik. Sebab itulah disebutkan oleh alim ulama, sebenar-benar kesyukuran kepada Allah, hamba Allah yang paling bersyukur, sebenar-benar erti syukur adalah mentaati perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah. Itulah erti manusia yang bersyukur. Bukan hanya ucap Alhamdulillah, bukan hanya dengan bersedekah. Perbuatan mentaati perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah. Itulah juga disebutkan setinggi-tinggi istiqamah. Kita dah belajar bab istiqamah, bab yang ke-8. Disebutkan oleh Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, apakah maksud istiqamah? Yang mana orang yang istiqamah diberikan syurga Allah yang kekal abadi. Orang istiqamah la tahzanu, la takhafu wa la tahzanu. Kan? Orang istiqamah hatinya tidak resah gelisah. Dan disebut oleh Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, siapakah orang yang istiqamah? Itu mereka yang meninggalkan larangan Allah dan mentaati segala perintah Allah. Orang yang ini kalau mati, dia akan diberikan syurga Allah yang kekal abadi. Dan hidupnya di dunia tidak ada kesedihan, duka cita dan tidak ada resah gelisah. Jadi subhanallah muslimin muslimat, itulah perkongsian pada hari ini. Lebih masa sikit dalam sejam setengah hari ini. Sejam setengah. Dah pukul 8.30 dah. Terima kasih banyak-banyak yang hadir lebih kurang dalam 2.6 dengan 1.92 dengan
dalam 3,500 yang hadir. Terima kasih banyak-banyak. Salam Nuzul Quran 17 Ramadan. Nanti kita akan buat pengisian khas sempena Nuzul Quran. InsyaAllah kita akan cuba kupas berkenaan dengan kelebihan, fadilat, kan, supaya kita bersemangat untuk membaca Al-Quran. Terima kasih banyak-banyak. Mohon maaf salah dan silap. Wabila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tangguhkan dengan bacaan tasbih kafarah dan surah Wal-As. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Sadaqallahul azim. Muslimin muslimat dimati Allah sekalian, satu pengumuman. Tuan-puan boleh ya tengok sekejap je pengumuman ni. Masya Allah. Pengumuman ni majlis berbuka puasa amal dan tausiah. InsyaAllah pada hari Sabtu ini 23 April 2022, 23 April 2022, hari Sabtu ini. Hari ini hari Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat, Sabtu. Tinggal berapa hari saja lagi. Pada 21 Ramadan 1443 Hijrah. Hari Sabtu ini 4.30 petang bermula majlis. Tapi kalau datang dekat-dekat dengan buka puasa pun tak apa. 4.30 petang hari Sabtu ini bermulanya majlis. InsyaAllah nak jemput sahabat-sahabat untuk hadir. Majlis berbuka puasa amal dan tausiah bersama saya, Ustazah Asma Harun. Bertempat di Royal Chulan, Seremban Negeri Sembilan. Royal Chulan, Seremban Negeri Sembilan. Subhanallah. Anjuran adalah Yayasan Al-Hijrah. Subhanallah muslimin musliman, insyaAllah akan ada kumpulan nasyid terkenal tanah air. Dan juga akan ada kumpulan qasidah. Dan ada slot tausiah ataupun tazkirah daripada saya secara ringkas. Dan kita akan membentang untuk kali pertama montaj perkampungan Al-Hijrah. Subhanallah muslimin muslimat dimati Allah sekalian. Ini adalah majlis berbuka puasa amal. Majlis berbuka puasa amal. Ini nombor telefonnya, sila hubungi 0103187409. Jemput hadir di Royal Chulan, Hotel Royal Chulan, Seremban Negeri Sembilan. Majlis berbuka puasa bersama dengan saya. Subhanallah, terbuka kepada semua. Untuk pendaftaran 0103187409. 0103187409. Jomlah buka puasa dengan saya. Sudi tak? Buka puasa dengan saya, Ustazah Asma Harun. Masya Allah. Sumbangan kerusi ataupun sumbangan kerusi lah. Satu kerusi bermula dengan RM200. RM200. Kalau kita faham ya, kalau makan buffet hotel pun lebih kurang dalam RM80. Ini hotel yang terkemuka juga. Jomlah kita, tak apa sekali-sekala makan sedap kan. Sekali-sekala bukan hari-hari. Masya Allah. Muslimin muslimat, kalau buffet hotel pun, buffet Ramadan pun dah RM80 satu kepala. RM100. Jadi kita, sebenarnya ini adalah ikhtiar kita untuk mengumpul dana wakaf pembinaan masjid di Kampung Hijrah. Ini kampung yang kita bina sendiri untuk seluruh rakyat Malaysia. Kalaupun anda tidak tinggal, tak duduk di Kampung Al-Hijrah nanti, Hijrah Village, perkampungan Hijrah, ini macam rendah sangat encik. Tak apa, tak nampak ni, tak apa, dah nampak saya. Okey. Kalaupun kita tak tinggal di perkampungan Al-Hijrah, tetapi ia adalah untuk seluruh umat, anda juga akan tahu apakah kelebihan tarikan dan apakah yang akan berada di Kampung Hijrah, yang tanah yang kita dah beli 42 ekar ni. Jadi peringkat awal kita sedang mengumpulkan dana wakaf untuk pembinaan masjid. Surau masjid. Jadi majlis makan malam amal ini sebab itulah berbayar. Maksud majlis makan malam amal ni kita nak buat kutipan derma untuk pembinaan fasa yang pertama iaitu surau masjid. Yang insya-Allah pembinaan masjid ini replikanya adalah berdasarkan Masjid Nabawi. InsyaAllah. Indah sekali. Jadi siapa yang pernah ikuti dah perkembangan kita berkenaan dengan perkampungan hijrah, anda akan faham apa kita akan bina. Di dalam itu nanti ada agrotourism. Dalam itu juga akan dibinakan pembangunan rumah. Ada kilang-kilang. Ada pertanian, ada peternakan. Sebab itu kita kata kita nak tarik gelandangan untuk tinggal di situ. Kan? Supaya mereka boleh berhijrah. Itu namanya perkampungan Al-Hijrah. Subhanallah. Untuk mereka bekerja di dalam tu menjana pendapatan. Dalam tu akan dibina rumah-rumah kebajikan.
Antaranya asnaf fakir miskin, ibu tunggal, bapa tunggal, rumah-rumah warga emas, rumah-rumah OKU, rumah kebajikan. Rumah kebajikan termasuk rumah orang rumah perlindungan bagi remaja-remaja yang terlanjur, remaja-remaja yang ingin berhijrah. Kemudian rumah kebajikan bagi mu'alaf, kan, rumah perlindungan mu'alaf. Jadi one stop center. Di waktu yang sama mereka menetap di kampung hijrah, dan waktu yang sama mereka bekerja. Di dalam tu ada ladang ternak, ada pertanian, kemudian ada agrotourism, ada mini zoo, ada water park yang akan mengasingkan. Water park khas lelaki, water park khas perempuan, water park family. Ada suka-suka sunnah, berkuda, memanah dan sebagainya. Dan insya-Allah ada banyak lagi yang kita nak bina tanah seluas 42 ekar ni. Kalau tak muat 42 ekar, kita usahakan tanah-tanah sekitarnya tu pun beli juga. Jadi doakan, projek ni dah bermula, pecah tanah dah dilakukan. Projek awal dah bermula untuk infra. Jadi muslimin-muslimat, saya nak jemput tuan-puan dimana Allah sekalian. Kalau anda tak dapat hadir 24 hari bulan ni, jika anda tidak dapat hadir 23 April ni, hari Sabtu malam ni, hari Sabtu malam dan 3 hari lagi ni, anda turut boleh menyumbang kerusi dan kita akan jemputlah. Mungkin kita akan jemput ustaz-ustazah lain yang datang juga. Contohnya hubungi kami pada nombor yang kita sebutkan. Mungkin kata ustazah, saya nak sponsor 10 kerusi RM200. Ustazah, saya nak sponsor 20 kerusi kali 200. Lepas tu ustazah jemputlah anak-anak yatim ke, jemputlah siapa-siapa untuk mengisi kerusi tersebut. Alhamdulillah, kami syukur sangat. Kami ucap terima kasih kalau anda sudi. Ada kerusi yang paling mahal bernilai RM2,000. Betul ya Ustaz? Yang paling mahal. Maaf lah ya, bukan nak jual apa ni, tapi inilah kaedahnya. Kita nak kumpul dana. Jadi jangan kata apa ni. Sebenarnya ia bukan dipaksa, tetapi kita buka peluang. Yang akan duduk semeja dengan saya, nilainya bukan sebab saya apa ya, ini caranya lah. Jadi ada yang paling mahal RM2,000. Ada yang RM1,500, ada yang RM1,000. Maksudnya dekat-dekat, duduk dekat. Jadi itulah susunan kerusi. Tapi semua dapat jumpa. Nanti dalam dewan tu kita semua dapat jumpa. Maksudnya saya bukan tazkirah panjang sikit je. Kita banyak beramah mesra. Jadi siapa yang sudi nak buka puasa bersama dengan saya, sempena majlis kutipan dana untuk pembinaan wakaf pembangunan. Banyak pembangunan nak dibina ni. Jadi insya-Allah muslimin-muslimat jemputlah. Saya nak ucap terima kasih juga, sebenarnya banyak juga pihak bulan Ramadan ni memberi sumbangan emas. Tahun lepas kita wawarkan sumbangan emas, kita dapat banyak sumbangan emas, tapi tahun ni kita tak buat. Sebenarnya banyak kaedah kita tak share tahun ni, kita tak buat. Saya harap tim tolonglah bersungguh-sungguh sikit ya, sebab kita nak kutip dana ni untuk kelangsungan kerja dakwah, kerja amal yang begitu banyak. Jadi kita buat betul-betul. Kalau tak ada bajet, kita tak boleh nak teruskan bagi makan buka puasa sekarang ni dalam 40-50 ribu sehari yang kita keluarkan dana, sebab ramai sangat NGO dalam negara-luar negara yang mohon untuk sumber keuangan bagi infak berbuka puasa ni ramai, terutamanya Sabah Sarawak. Subhanallah. Jadi tuan-puan sekalian, sudilah kiranya berbuka puasa dengan saya pada hari Sabtu malam ini, dan satu majlis yang sangat indah. Saya insya-Allah bercakap tak lama lah, sebab kita nak santai-santai saja. Ada persembahan kumpulan nasyid, ada qasidah. Jadi sambil-sambil tu saya bolehlah berpindah daripada meja ke meja untuk beramah mesra merakam kenangan. InsyaAllah siapa yang ada buku-buku lama-lama nak tanda tangan boleh bawa. Saya luangkan masa untuk hari ini, subhanallah, untuk menghubungkan ukhuwah silaturahim. Terima kasih banyak muslimin muslimat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.